Selamat malam serta tabik basah ngagai kita semua. Bergulai dengan aku Viviana Lena Igai berbulutin UKAS IBAN edisi malam 11 November 2020. Berita malam tu dipun ke ngau berita. Upis Menteri Pengintu Pengelantang Pendiau, Komuniti, Induk, Ruang Bilik ngau Pemansang Anak Mit udah ngemendar ke tadika ngau taska dibuka baru berzon merah. Kok Menteri berupis Menteri tu, Datuk Seri Fatimah Abdullah, taska ngau tadika ke dibukanya mesti nitiah ke prosedur Operation Standard SOP diterit. Bagi zon hijau ataupun yang bukan merah, luar daripada Kuching, taska dan tadika diberi kebenaran untuk beroperasi serta-merta. Jadi boleh beroperasi dengan mematuhi SOP yang telah kita sediakan dan patuhi dengan ketat sekali. Penyelia dan juga petugas juga perlu mematuhi SOP itu supaya kita dapat elakkan anak-anak kita ini daripada jangkitan COVID-19. Sekiranya berlaku jika terdapat ada kes positif, maka serta-merta taska mahupun tadika itu akan ditutup. Ia nyebut cakunya bersiti awam berita muka taska ngau tadika Sarawak bermengunan Dun Sarawak Saritu tadi. Nampung jakunya Datuk Seri Fatimah Madah taska ngau tabika berzon merah di Kuching ke di serangkung adat mindah betagang diterit ke PKPB semina ulia dibuka enti bisi pemendar ari upis menteri ya KWKPK. So we have to consider kalau ada kes frontliners yang memohon misalnya, we have to consider case by case, case by case untuk kawasan red zone saja. Yang lain mulai esok terus boleh mereka terus boleh beroperasi. Okay. So in your application, let's say if there is any application from the parents, they have to state where are they working, for instance, are they working as frontliners or services, and then that they do not, they have no other alternative. Berita nangkan ketuk. Awam berarti ke sempekat Malaysia MA63 udah cakah diperjalai ke Perintah Negeri Sarawak engau Perintah Besar Nengah Mayuh Bengkah Komiti. Menteri Muda di Opis Kepala Menteri, Undang-Undang Kawal Sarawak engau Perintah Besar serta Matau Projek, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, Madah, Perintah Sarawak ke dipegai Gabungan Parti Sarawak GPS, engau Perintah Besar Nengah Mayuh Bengkah Komiti, udah bersetuju ke Mayuh Bengkah Perkara dipulai ke pemanah negeri itu. Nangkan kenyak kuya, Perintah Negeri udah ngenatai ke 13 itik peminta ngagai perintah besar. Daripada 13 tuntutan tersebut, 5 tuntutan telah berjaya mendapat persetujuan bersama antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan. 4 tuntutan lagi masih di peringkat rundingan, manakala 4 tuntutan lagi dibincangkan di bawah jawatankuasa bersama yang telah ditubuhkan bagi perkara-perkara berkenaan. Ia kenyebut munyinya, nyawut tanya Adun Jemoreng, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya, Ba'awum Kunsil Negeri Kedua Renggat Kelima Dun Sarawak Sarito. Ko ia, 5 itik peminta udah disetuju ke ianya. Nangkan kenya, Perintah Negeri Sarawak mengkang dekat ngenatai ke Mayuh Bengkah peminta ngagai perintah besar ngambil hak kita uliah diambil pulai nitiah ke sempekat 1963 MA63 ngau undang-undang perintah besar ngambil ke utai ke dekat rakyat Sarawak nyadi nyata. Bak berita awam Kunsil Negeri, Menteri Muda Pengawal Berumah ngau pengerai Mensia Mayuh di Megak Kaban Kunsil Negeri Adun Nangka Dr. Anwar Rapai, Madah,
Setiap tahun, urung 500 ikut orang ke baru ditemu ngena mesin hemodialisis, lalu nitiah ke rekod setiap tahun urung 250 direport ke midang. Ini merupakan suatu bebanan kepada bukan sahaja kepada pesakit tetapi juga kepada perkhidmatan kesihatan. Untuk pesakit-pesakit di Muara Tuang, hari ini kita menggunakan pusat jantung di Kota Semarahan sebagai suatu pusat untuk perkhidmatan hemodialisis ini. Dan juga berita baik yang berhormat, The National Kidney Foundation akan membuka suatu pusat hemodialisis di Kota Semarahan. Mereka telah mendapat kelulusan daripada pihak BOMA dan juga menunggu lesen daripada pihak Kementerian Kesihatan untuk memulakan operasi mereka. Pihak Koya nyawatannya Adun Muara Tuang, Dato' Idris Buang, Awam Kunsil Negeri Saritu tadi. Nyawat tanya tambah, senentang mesin hemodialisis di Kota Semerahan, Dr. Anwar Madah, Perintah Sarawak dekat nambah ke 5 itik dah mesin berpusat jantung, kena nambah ke 10 itik mesin ke bisik Hospital Simunjan, kena sidak dipilih menuanya. Pusat jantung yang mengendalikan khidmat dialisis ini, kita mempunyai 15 mesin yang boleh menampung 75 orang pesakit. Tetapi ada dalam rancangan yang terdekat ini, kita akan menambah 5 lagi dan menjadikannya kepada 20. Sementara itu, pesakit lain juga boleh mendapat perkhidmatan hemodialisis ini di 10 buah mesin yang terdapat di Hospital Semunjan yang setakat ini menampung 42 orang pesakit. Jadi kita masih lagi mempunyai ruang untuk pesakit-pesakit ini menggunakan hemodialisis di pusat jantung maupun di hospital di Semunjan. Nyerumbaknya, ia megak madah, Upis Menteri Pelajar udah ngemendar ke Siti Hospital Universiti Unimas, ukai seminar merit service, tang megak nyadia ke lutur pakar tungkul sengayuh universitinya. Nangkan ketuk, Perintah Sarawak merambu nambah ke berapa itik bank bukai kena memudah ke peminta dagang miat ngau jelan pemesai ke minta subsidi penyampau faedah dana bantuan khas SRF. Menteri Muda Dagang Antarabangsa ngau industri, terminal ngau pemansang urang dagang Sarawak, Dato' Muhammad Naroden Majais, Madah, kediatuk bisi 7 itik bank komersil udah dipilih ngatur peminta subsidinya. Ko ia, Opis ia nerima 1,889 peminta SRH hari baruah BKSS 2.0 subsidi kadar faedah, lalu 10 itik aja peminta hendak dikemendarkan. Oleh kerana tidak semua permohonan tu adalah klien kepada 7 bank yang kerajaan negeri pilih, maka kita dalam perancangan untuk menambah, kita dalam planning melantik bank lain selain daripada 7 bank yang kita lantik selama ini. Kerana kita rasa banyak pemohon bukan klien kepada 7 bank tadi. Jadi dengan melantik lebih daripada 7, jadi insya-Allah lebih banyak lagi pemohon kita akan mendapat akses kepada skim intro subsidi. Ia kenyebutnya Awam Berita Kunsil Negeri Saritu tadi. Nyerumbaknya, Koya 7 itik bank udah dipilih ngatur peminta subsidi SRF, ianya akibat berita Awam Kunsil Negeri, Undang-Undang RUU Artikel 16 Undang-Undang Sarawak diubah kena nyaga hak rakyat negeri itu. Ko Adun Batu Kitang, Lo Keciang, Perintah Gabungan Parti Sarawak GPS, ngubah baru RUU-nya ngambil beri penerang ti engkeman ngau perana negeri itu. As it is today, anybody from Semenanjung, Malaysia can come into Sarawak and stay here, have an address, satu alamat, and call themselves a resident, and they can stand for election. And if they win, they are inside our dun.
This is the present situation. Nangkan kenya, GPS nadai ati milih orang ti ukai peranak Sarawak bakal ke ditanya adun kota Sentosa, Chong Chiang Jen, maya ke berjurai ke RUU-nya. Jakuk lo-nya disukung adun layar, Gerald Rentap Jabu, ti nyamin GPS seruran dekat ngetanka hak rakyat Sarawak. In our party constitution, to be member, you must be a Sarawakian. So we will never going to get somebody outside of Sarawak to be proposed as a candidate. Kemari, Speaker Dun Sarawak, Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, udah ngelanjar ke ubah RUU-nya laban bisik perkara keendak engkeman berpenerang senentang peranak negeri ti bungkur Seksyen 66 ngau Seksyen 7. Ngalih ngagai report COVID-19 di Sarawak niki ngagai 1011 itik. Sepengudah 14 itik kes positif ditemu sehari tu berpelilih kucing. Nitiah ke penerang media Komiti Penyanggak Penusah Negeri JPBN Sarawak, semua kes tu ditemu bersidak, ti segulai ngau sidak keudah kena rampit. Pelilih Miri, lunduk ngau limbang, mengkang berstatus kuning. 36 itik pelilih menua kebukai, mengkang berstatus gadung. Nak tu dulu berita edisi malam bergulai dengan aku Viviana serta kru Buletin Iban. Berita ti pemaduk baru negeri Sarawak tau dipedak nengah Facebook, Instagram, Twitter, Telegram UKAS ngau UKAS channel ba YouTube. Salam UKAS.